Salam dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 25 Mac 2026. Tema, agar kita tidak lupa sejarah Adventis. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mahu membaca firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan, menerbitkan Message, bahagian 2. Ayat itu, engkau anakku akan digelar Nabi Allah yang Maha Tinggi, kerana engkau mendahului Tuhan demi menyediakan jalannya. Lukas 1 ayat 76. Sesuatu tentang message yang mengujakan, membuatkan orang mahu mengongsikan ia dengan orang lain. Itu benar, terutamanya jika message itu adalah message harapan daripada Tuhan. Menjelang tahun 1849, walaupun golongan Adventis Sabbatarian masih sedikit jumlahnya, mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan message mereka melalui halaman bercetak. James White bukan sahaja memulakan Present Truth untuk memperkenalkan pemahaman baru tentang Sabat dan malaikat ketiga, tetapi pada musim panas tahun 1850, dia mula menerbitkan Advent Review, sebuah terbitan berkala yang berusaha untuk memberi kesan kepada golongan Milleriad yang cerai-berai dengan kekuatan dan kebenaran hujah-hujah yang menyokong gerakan 1844. Pendekatan White mempunyai rancangan di sebaliknya. Jika Advent Review bertujuan untuk membangunkan Milleriad yang kecewa kepada kebenaran message malaikat pertama dan kedua, Present Truth mengesah mereka untuk menerima message malaikat ketiga. Beliau menggabungkan kedua-dua penerbitan tersebut menjadi satu pada November 1850 dan menamakannya Second Advent Review and Sabbath Herald, yang kini dikenali sebagai Adventist Review. Golongan Sabbatarian yakin bahwa mereka memiliki message Tuhan untuk hari-hari terakhir. Kita dapat melihat semangat mereka terhadap message tersebut dan kesanggupan mereka untuk berkorban demi menerbitkan yang tercermin dalam banci umum Adventis yang pertama pada tahun 1860. Banci itu dilakukan oleh D.T. Taylor dari Gerakan Kristen Advent dan mendapati terdapat 54.000 orang Adventis daripada pelbagai golongan, di mana kira-kira 3.000 daripadanya ialah golongan Sabbatarian. Perkara yang mengagumkan tentang angka yang dikumpulkan oleh Taylor ialah minat relatif yang ditunjukkan terhadap penerbitan oleh kumpulan Adventis yang berbeza. Kumpulan yang lebih besar dengan hampir 20 kali ganda keanggotaan berbanding golongan Sabbatarian hanya mempunyai senarai edaran sebanyak 5.000 salinan, manakala kumpulan yang lebih kecil, Sabbatarian, pula memiliki edaran sebanyak 4.300 salinan. Taylor secara khusus menekankan bahwa golongan Sabbatarian, walaupun merupakan
golongan minoriti yang ketara sangat berdedikasi, bersemangat, dan aktif dalam menyebarkan pandangan khusus mereka tentang Ahad dan Sabat. Dan memang demikian, mereka mempunyai satu message untuk umat Tuhan pada akhir zaman. Dan mereka mengetahuinya, keagresifan mereka membuahkan hasil. Pertumbuhan keanggotaan di kalangan golongan Sabatarian semasa masa pengumpulan meningkat dengan mendadak. Daripada kira-kira 100 orang pada akhir tahun 1848 kepada sekitar 2.500 orang 4 tahun kemudian. Yang lain juga berkat daripada pelayanan penerbitan mereka mula melihat kewajaran mesej mereka. Tuhan masih menggunakan penerbitan Adventist untuk menyebarkan mesejnya. Dalam hal ini, setiap daripada kita boleh mengambil bahagian sama ada melalui sumber keuangan kita maupun doa-doa kita. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.